Bab ke yang 63, kita masuk kitab kita, kitab Bahrul Mazi, bab yang ke-63. Babu tarkil wudu'i minal qublah. Bab pada menyatakan meninggalkan mengambil air semayang daripada sebab mengucup isteri. Berapa ketika lah ni dia tak macam dulu dah lah ni orang Allah suka ambil benda-benda yang mudah, buat bagi mudah. Senang-senang nak ambil pandangan ni sebagainya. Sesama dalam keadaan dia tidak ada ilmu. Di pagi ni kita nak belajar dah. Boleh tak boleh kena ambil wuduk tak bila kita pergi cium isteri? Ataupun paling tidak kita mudah kata bukan cium, pergi sentuh isteri. Nak salam, nak keluar pergi kerja salam, lagi nak jaga wuduk kita boleh ke tak boleh? Saudara Muhammad nak sembahyang sunat lagi, nak pergi sembahyang fardu ke, nak jaga wuduk, bersentuh, tersentuh, sengaja sentuh ke ataupun tersentuh ke, adakah dia membatalkan wuduk? Baik, kita tengok hadis ini, hadis yang ke-71 dalam susunan Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. An Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dhan nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Qultu man hiya illa anti? Qala fadhahikat. Dha'ifun. Daripada Aisyah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup ia akan setengah isterinya. Kemudian keluar ia kepada semayang dan tiada mengambil wudu akan ia. Kata Urwah, kataku, siapa ia selain daripada engkau? Maka tertawa ia. Hadis ini hadis dhaif. Ingatlah bila sebut hadis, kalau sebut dhaif ni dia masih hadis kan? Dia masih duduk dalam kategori hadis. Kalau ada setengah orang tu dia bila dia menolak satu-satu amalan dengan dia kata hadis amalan tersebut hadisnya dhaif. Tu tuan-tuan. Maka subhanallah, kalau hadisnya hadis dhaif, dia masih duduk dalam kategori hadis. Yang terkeluar daripada kategori hadis ni hadis maudhu', hadis palsu, itu terkeluar. Sedangkan hadis dhaif, jumhur ulama mengatakan keharusan untuk kita beramal dengan hadis-hadis dhaif. Pada fadilatul amal, pada kelebihan-kelebihan amalan. Boleh. Cuma dia tak boleh berhujah dengan hadis dhaif. 318, ketahuilah kiranya ya saudaraku adalah yang masyhur dan yang muqarrir daripada mazhab Syafi'i dan lainnya bahwasanya bersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan dengan tiada berlapik batal air sembahyangnya. Ini yang paling sahih ataupun yang paling masyhur Salih Muhammad. Yang paling masyhur dan yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, batal wudu Salih Muhammad, bersentuh kulit lelaki, kulit perempuan tak berlapik, batallah wuduknya. Allahumma salli. Maka sekarang telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis yang menunjukkan tiada batal air sembahyang. Jadi kita tengok ni hadis ni pula, hadis ni riwayat Imam Tirmizi. Nampak macam hadis ni tak batal air sembahyang pula. Betul tak? Kata Aisyah, Nabi SAW cium isterinya. Allahumma salli Muhammad, sebahagian daripada isteri dia. Kemudian Nabi keluar pergi sembahyang, Nabi tak ambil wuduk. Ini hadis ataupun dalil yang menunjukkan bahawa tak batal ayat sembahyang bila cium isteri, kemudian Nabi SAW pergi sembahyang. Maka Allahumma salli Muhammad, akan tetapi akhirnya hadis ini diterangkan dhaif dan tiada boleh dikuatkan dengan hujah. Di kedudukan ini Salih Allah Muhammad menunjukkan bahawa hujah ni tak kuat pasal hadis ini hadis dhaif. Kata Abu Isa an Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi
thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup ia setengah isterinya padahal ia ada air semayang, kemudian keluar ia semayang dan tiada ia mengambil wudu. Qala qultu man hiya illa anta, qala fadhahikat. Lalu kata Urwah, kataku bagi Siti Aisyah, siapa ia kena kucuk dengan Rasulullah selain pada engkau? Siapa lagi? Dia tanya. Urwah ni siapa? Urwah ni anak menakan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ni anak Asma binti Abu Bakar bersama dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Salah seorang daripada anak dia nama Urwah. Urwah ni jadi anak menakan lah dekat Sayyidina Aisyah, anak menakan juga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk mana? Dia banyak duduk di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak duduk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil ilmu daripada antaranya ialah mak menakan dia. Itulah sallallahu alaihi Muhammad Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia tanya kat Sayyidina Aisyah, siapa lagi yang kena kucuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu? Soalan tu soalan sensitif lah. Tanya dekat apa? Isteri mana lagi kena kucuk? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah senyum saja, ketawa dia. Baik, 319 masalah mengucup isteri batalkah wuduk? Cium isteri batal wuduk dah? Kata Abu Isa, yakni Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, dan sesungguhnya telah diriwayatkan seumpama hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam masalah 318 itu daripada bukan seorang daripada ahli ilmi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, dan ialah qaul Sufyan Ats-Tsauri dan ahli Kuffah. Kata mereka itu tiada batal wuduk mengucup perempuan itu. Dan kata Malik bin Anas, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq batal dengan sebabnya. So maksudnya ada dua pendapat. Satu pendapat daripada kalangan sahabat, kalangan tabi'in, termasuk Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Ahlul Kuffah, ulama-ulama yang duduk di Kuffah di Iraq. Allahumma salli ala Muhammad. Depa kata tak batal wuduk cium sallallahu alaihi Muhammad perempuan, isteri lah maksud dia. Allahumma salli. Tapi kata Malik bin Anas, siapa Malik bin Anas? Siapa? Sahabat Nabi Anas bin Malik. Malik bin Anas ni siapa? Imam Maliki. Imam Malik. Malik bin Anas, kata Al-Auza'i, kata Asy-Syafi'i, itu Imam Syafi'i pula. Kata Imam Ahmad. Nah, saya jemaat. Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, mazhab apa? Hanbali. Dan Ishaq batal dengan sebabnya. Yang ni pula kata batal pula. Dan ialah perkataan yang bukan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in. Dan disokong pula ada di kalangan sahabat Nabi yang kata batal. Ada di kalangan tabi'in juga yang kata batal. Dan hanya sahnya telah meninggal oleh ashab kita akan hadis Aisyah ini. Ashab kita, mazhab kita tidak mengguna pakai hadis daripada Aisyah ini sebagai dalil penguat kepada batalnya wuduk ataupun tidak batalnya wuduk bila bersentuh dengan isteri. Sebab apa? Bahwasanya tiada sah ia di sisi mereka itu bagi hal isnad telah didhaifkan dia oleh beberapa daripada ahli hadis akan dia. Sanadnya itu ada Saudara Muhammad, ada sesuatu yang menyebabkan kedudukan hadis ini jadi dhaif. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i dan beberapa daripada ulama-ulama yang kata bahawa bersentuh lelaki perempuan itu batal wuduk, dia tak guna pakai hadis sebagai hujah dan dalil. Baik, Allahumma salli. Tuan-tuan, mari kita tengok sikit berapa pendapat ulama tentang sallallahu alaihi wasallam Muhammad batal ataupun Allahumma salli batal ataupun tidak. Baik, Allahumma salli Muhammad. Ni ya ilmu lah, ni dekat ilmu perbahasan ilmu. Tentang sentuh lelaki perempuan ni ada perbezaan pendapat ulama
daripada kalangan ulama mazhab sendiri tentang batal ataupun tidak. Menurut mazhab Hanafi, Salih Azmat Abu Hanifah, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wuduk secara mutlak. Ini mazhab Hanafi. Waktu tengok orang Arab pegang tangan isteri pergi sembahyang, tak batal wuduk. Dia mazhab Hanafi. Mutlak. Ada rasa ke, tak ada rasa ke, ada macam itulah, sentuh tak batal wuduk. Sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dengan tujuan seronok ke, menimbulkan syahwat ke, ataupun tidak ketika bersentuhan. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki pula, sentuh perempuan bukan mahram batal wuduk. Sallallahu alaihi wasallam. Jika dengan bertujuan untuk talazzuz, untuk lazat-lazat, untuk menimbulkan syahwat. Kalau tak ada syahwat, okey. Dah tua-tua dah. Kita ni pergi ambil wuduk. Dapur bilik ayam dengan dapur tu sempit. Tu maklum pergi ambil wuduk. Lepas tu Pak Long pula nak ambil wuduk. Berselisih atas dapur tu, terkena sikit. Dia marah lah. Tengoklah sama. Marah. Letiak masuk. Saya ni bukan sengaja. Sengaja tak sengaja. Ambil wuduk pula. Saya keluar pula, terkena pula dah. Hapus ni. Saya Muhammad. Jadi, dia kata apa? Tua-tua ni tak ada apa dah. Tak rasa apa dah. Dia rasa tak rasa. Kita ni mazhab Syafi'i. Dia kata, oh, mazhab Maliki, dia ada rasa tujuan ni untuk syahwat, baru batal wuduk. Tak ada, tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak ada rasa, tak ada apa. Mazhab Syafi'i pula berpendapat bahawa wuduknya batal secara mutlak, tanpa syarat. Ada syahwat ke, tak ada syahwat ke, sengaja ke, tak sengaja ke, batal wuduk, ambil lagi. Mazhab Hambali pula menganggap batal wuduk jika bersentuhan tanpa lapik dengan timbulnya syahwat. Kalau kita baca semua-semua tadi, 3 daripada 4 mazhab semua batal wuduk dengan syahwat. Mazhab Syafi'i yang paling keras sikit, paling bukan keras, dia panggil paling berhati-hati. Sebab penjelasan ulama ni kata apa? Mana tahu kita ni dah syahwat ke tak syahwat. Macam mana boleh justify tak mana? Dia ada dia punya calculation kan? Dia ada dia punya apa? Dia punya, macam kita demam panas, demam, dia ada nombor ke ada. Ataupun ada warna kan? Pegang ada syahwat, muka jadi oren kan? Tak ada syahwat, muka jadi hijau kan? Tak tahu. Nak selamat, pergi wuduk leh. Jalan selamat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tak mana persoalan dia? Pasal apa berlaku perbezaan pendapat ni? Di Imam Ar-Rushdi, Allahumma salli ala Muhammad, dia menjelaskan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid bahawa perbezaan pendapat ni tuan-tuan berpunca daripada perkataan dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-Maidah ayat ke-6 ini dalil, wa in kuntum junuban fattahhar wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw la mastumun nisa, apa ni, aw la mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Pada perkataan tu seronok juga bila kita bincang ni, panggil usul fiqh. Macam mana ulama keluarkan hukum dan kaedah-kaedah fiqh ni. Maka tuan-tuan sekalian, ini ayat tentang batal wuduk ataupun perkara yang menyebabkan batal wuduk. Kalau kamu junub ni, berhadas, maka bersucilah dengan mandi wajib. Jika kamu sakit, yakni tak boleh kena air, ataupun dalam pelayaran, atau salah seorang daripada kamu daripada tempat buang air, au lamastumun nisa, atau kamu bersentuh dengan perempuan. Itu dia perkara-perkara yang boleh menyebabkan batal wuduk. Tapi sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk atau mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu, dengan tanah yang bersih.
Ni surah Al-Ma'idah ayat 6. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia, sesungguhnya menyentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi. Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i. Kalau dengar kata Imam Nawawi, dia mazhab Syafi'i. Hebatnya Imam Nawawi ni tuan-tuan, sampai Allahumma salli Muhammad, orang cadang dekat Imam Nawawi pilah buat mazhab sendiri. Dia dah alim sangat dah. Ada orang mimpi dia duduk dengan Nabi SAW dalam syurga. Sangat alim sangat dah Imam Nawawi SWT. Boleh buka satu mazhab baru nama mazhab An-Nawawi. Layak dah. Tapi tak, dia memilih untuk duduk dalam mazhab Syafi'i. Kita ni mazhab Arab buat anak hantar pun duduk tengah langgar ni. Mana ni? Anak nak pergi mana? Saya bukan nama anak. Tak, tu anak-anak. Anak gimana? Bukan anak hantar. Oh, dia terbalik. Anak dengan hantar pun terbalik lagi. Oh, saya tak mau pegang mana-mana mazhab. Hebat. Kalau dia kata dia tak mau pegang dengan mana mazhab, maksud dia tu imam mazhab. Sebab yang layak untuk tak pegang dengan mana-mana mazhab ialah orang yang ada capability untuk ada mazhab sendiri. Dia mazhab kelima. Kalau nama dia Nurdin kata, contohlah, dia boleh jadi mazhab An-Nurdini. Awak dah baca dia yang marah tak saya. Ni. Mazhab Ku Badruli. Jadi subhanallah dan sebagainya. Kata Imam Nawawi Imam An-Nawawi rahimahullah, sesungguhnya menyentuh kulit lelaki dan perempuan yang ajnabi adalah perkara yang membatalkan wudu dengan sama ada bersyahwat atau tidak, dan tidak membatalkan wudu sekiranya terdapat halangan, yakni berlapik walaupun nipis. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Maka dekat part tu, la mastumun nisa, ulama yang meletakkan batal ataupun tidak pada perkataan la mastumun nisa tu terkait dengan apa yang mereka tafsir tentang la mastumun nisa tu, bersentuh tu. Imam Syafi'i pegang kata sentuh. Sedangkan yang lain kata sentuh tu sentuh dengan syahwat. Ada kata yang sentuh tu sentuh nak bawa kepada hubungan. Itu tafsiran yang berbeza-beza yang bawa pada maksud sentuh tu batal wuduk ke tak batal wuduk. Imam Syafi'i kata sentuh. La mastumun nisa tu maksud sentuh. Sentuhlah, sentuh perempuan. Sentuh lagu mana? Sentuh. Sentuh ni, sentuh tu, sentuh ni, sengaja tak sengaja, batal wuduk ambil lain. Faham tak ni? Yang lain kata apa? Dia sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mazhab Syafi'i kata la mastumun nisa tu dibaca dengan dua harakat dengan pengertian sentuh berdasarkan qiraat daripada riwayat Ibnu Mas'ud. Ada yang dia baca qiraat lain, maksudnya sentuh lain. Sentuh tu bawa kepada Allahumma salli ala Muhammad, hubungan seksual, syahwat. Sentuh dengan syahwat. Sentuh nak bawa kepada Allahumma salli ala Muhammad, nak bawa kepada menjurus kepada bersetubuh. Itu berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tu. Tuan-tuan, sahabat Samad, masing-masing ada hujah dan dalil masing-masing. Cuma yang selamatnya mazhab kita lah. Senang. Cara batal pun senang. Demikian juga kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pendapat-pendapat ulama yang lain. Jadi, tuan-tuan, pendapat yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, batal wudu isteri dan suami sekiranya bersentuhan, sama ada bernafsu ataupun tidak. Ini kerana suami atau isteri itu merupakan ajnabi di antara keduanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Muhammad Zuhaili dalam kitabnya, dimaksudkan perempuan ajnabi ini ialah perempuan yang boleh dikahwini. Itu dia punya ajnabi. Dan mahram ini adalah perempuan yang haram untuk dikahwini. Tidak membatalkan wudu jika menyentuh kanak-kanak perempuan. Budak-budak kecil lagi, Sayyidina Muhammad sentuh budak perempuan tak batal wudu. Sekiranya tak mendatangkan syahwat. Tapi kalau budak perempuan tu, dia pegang tu, budak perempuan tu menimbulkan syahwat dia.
maka batal wuduk dia. Serta menyentuh rambut, kuku dan gigi tak batal wuduk. Tentu rambut perempuan tak batal. Sentuh kuku tak batal. Sentuh gigi. Wah ni. Ya dah. Saya kalau salam lagi batal wuduk pula. Senyum tak senyum? Sentuh gigi ni. Tak batal wuduk. Batal wuduk sekiranya menyentuh orang tua walaupun tidak bernafsu. Orang tua batal wuduk. Kitabnya kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Asy-Syafi'i. Baik. Salam semua. Okey. Boleh faham dah? So kalau orang tanya kita tahu lah. Mana ada sentuh main anak kita lah ni, bukan main lah, balik-balik lah ni tuan-tuan. Salam isteri, suami isteri ikut dan je kita tengok. Ni mazhab mana ni? Kita tanya dia. Boleh ke duk sentuh-sentuh salam-salam betul ni? Lepas-lepas semayang salam. Lepas tu bangkit pula pekat-pekat pemain sunat. Kita pun pelik. Kita buat lagu ni. Kita mak tu lah tak mengaji. Saya mengaji ni yang saya lagu ni. Ingat lah. Pendapat Mu'tamad mazhab Syafi'i, batal wuduk tak kira. Kita salih Azhar Muhammad. Kita kena pegang-pegang lah juga dengan pendapat yang lain. Dah. Saya cakap Arab sikit, mak dengar kukut lah. Dah lah jadi imam mazhab dah lah. Kita pendapat-pendapat umur saya. Kita ni mazhab Syafi'i kat sini pegang mazhab Syafi'i sudah lah. Imam Syafi'i tu alim sangat dah nak bawa keluar hukum bagi kat kita. Alim sangat-sangat dah nak bawa keluar hukum bagi kita untuk kita ikut. Nah? Baik, Allah SWT. Masalah 320 bersentuh lelaki dan perempuan. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, kemudian daripada telah didatangkannya dalil Al-Quran yang menunjukkan batal air semayang manakala bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Dalil dia mana tadi? Surah Al-Ma'idah ayat apa? Ayat 6. Tulis kat situ. Tu. Dalil Al-Quran yang menunjukkan batal air semayang manakala bersentuh lelaki perempuan. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Lamastumun nisa, tu pada perkataan yang tu bila bersentuhan dengan perempuan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu katanya, lagi-lagi telah berkhabar akan daku oleh Malik daripada Syihab, daripada Salim bin Abdullah, daripada bapaknya Abdullah bin Umar, katanya, kucuk lelaki akan isterinya dan menjamah akan ia dengan tangan terbilang ia daripada bersentuh-sentuhan. Maka barang siapa mengucup isterinya atau menjamah akan dia dengan tangannya, maka wajib atasnya wudu manakala hendak mendirikan sembahyang. Demikian yang telah disampaikan oleh Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Kucuk lelaki akan di isterinya, pegang dengan tangannya, salih ala Muhammad, daripada bersentuh-sentuhan. Siapa kucuk isteri, siapa pegang isteri dia dengan tangan, wajib atasnya wudu bila nak semayang. Itu kata Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia orang kedua selepas Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Masalah 321. Menyentuh perempuan tiada dengan ingin batalkan wudu. Dia kata, kalau sentuh ni sentuh tak ada syahwat, tak teringin, sentuh saja. Batal wudu ke tak? Kata Syafi'i, dan apabila menjamah lelaki dengan tangannya kepada isterinya atau dengan setengah jasadnya kepada setengah jasad isterinya, dengan tiada lapik, dengan syahwat atau tiada syahwat, maka wajiblah atas keduanya berwudu. Pegang dengan tangan, bersentuh dengan jasad, belaga bau dengan bau dalam keadaan tak berlapik. Sallallahu Muhammad. Belaga pipi ke, belaga kaki ke, ada pada bahagian daripada tubuh terkena pada isteri itu tak berlapik, maka batal wudu. Ada syahwat ke? Tak ada syahwat ke? Batal wudu.
Kalau berlapik Ustaz, tak apa. Ni. Saya ingat dulu ayah nak keluar, lepas tu nak salam dengan mak. Mak ambil kain telekung, ambil kain je nak. Tak kat tangannya. Tu dia lah. Berlapik. Saya sebab. Allahumma salli ala Muhammad. Dan begitu juga menyentuh isterinya akan dia. Maka wajiblah juga kedua-dua lelaki isterinya itu wudu. Tiadalah berkecuali barang mana badan keduanya bersentuh kulitnya kepada isterinya atau kulit isteri kepada suaminya, nescaya wajib belaka wudu. Tak kiralah bersentuh tu tang mana. Bersentuh tu tang mana sekalipun daripada anggota tubuh, tak berlapik, maka batal wudunya. Batal wudu siapa? Dua-dua sekali. Abang yang pegang, abang ambil wudu. Saya tak pegang. Tak kira. Tu yang dia marah sangat tu. Hai, dia kata kat bini, kata kat suami dia. Selalu duk kena marah lelaki-lelaki lah. Orang lelaki dia tak apa sangat, pergi ambil dia dah. Amboi, tang ni orang duk tang ni dah nak lalu, kata Mak Long. Bila pusing kau sana jauh sikit. Subhanallah. Baik, masalah 322. Menyentuh rambut isteri batalkah wudu? Sentuh rambut. Yang rambut. Kata Syafi'i, mazhab kita Imam Syafi'i ta'ala, jika menjamah seseorang dengan tangannya kepada rambut isterinya dan tiada bersentuh dengan kulitnya, maka tiada batal wudu atasnya. Pegang rambut, tak batal wudu. Tapi kalau rambut tak berapa ada. Kalau dia pegang-pegang kena kulit kepala, batal wudu. Mana? Oh banyak pegang rambut macam tu. Tak batal wudu. Pegang tu kena kulit kepala, batal wudu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada wudu atasnya sama ada yang demikian kerana ingin atau tidak ingin. Sebab syahwat ke, tak ada syahwat ke. Maka hukumnya seperti ia ingin dengan tiada menyentuhnya, maka tiada wajib atasnya wudu. Ada syahwat ke, tak ada syahwat ke, ada ingin ke, tak ada ingin ke, kena rambut saja tak batal wudu. Kena kulit kepala batal wudu. Kata Syafi'i, dan jikalau mengambil ihtiyar, ihtiyar ni maksud ambil jalan selamat. Ambil jalan selamat. Maka mengambil air semayang ia apabila menyentuh rambut isterinya, maka ia itu lebih suka pada aku. Kata Imam Syafi'i, aku lebih suka ambil jalan selamat. Jalan selamat ni macam mana? Pergi ambil wuduk lain lah. Ambil wuduk lain. Lelaki kita duduk pegang rambut kita ke? Saja gosok-gosok rambut. Dulu ada lah. Masalah 323, menyentuh isteri dengan berlapik. Apa hukum dia? Kata Asy-Syafi'i, dan jikalau menyentuh seseorang akan isterinya dengan tangannya, sallallahu alaihi wasallam, atau badannya, sebarang kehendaknya, nak pasal apa sekalipun, dengan lapik kain nipis daripada kapas atau kain kasar atau lainnya, atau tenunan, Ustaz Muhammad, bersedap-sedap atau tiada bersedap, dan memperbuat isteri yang akan demikian itu juga, nescaya tiadalah wajib wuduk seorang daripada keduanya. Kalau berlapik dengan kain, berlapik dengan apa sekalipun, Sallallahu Alaihi Muhammad, sedap ke, ada syahwat ke, tak ada syahwat ke, ada keinginan ke, tak ada keinginan ke, apa tujuan sekalipun, bila dia berlapik maka tak batal wudu. Tak kena ambil wudu. Kerana tiap-tiap daripada keduanya tiada menyentuh taulannya, hanya sahaja menyentuh ia akan kain taulannya. Awak sentuh tu tak sentuh orang tu, tak sentuh kulit dia. Yang dia sentuh itu ialah kain kepada kawan dia tu. Itulah tuan-tuan perbincangan tentang Allah SWT batal ataupun tidak wudu kita bersentuh dengan isteri. Ada satu kisah Nabi SAW tengah semayang. Waktu Nabi SAW semayang, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pergi baring depan Nabi SAW tengah semayang.
Sembahyang qiyamul lail Nabi SAW. Maka waktu Nabi SAW nak turun sujud tu, Nabi SAW tolak kaki Sayyidina Aisyah, kemudian Nabi SAW sujud. Ini pun dia antara benda yang diguna oleh sebahagian ulama yang mengatakan tak batalnya wuduk ketika bersentuh dengan isteri. Tapi ulama yang kata batal juga menggunakan hadis itu dengan maksud, dia kata sallallahu alaihi Muhammad tak ada penjelasan lanjut sama ada isteri berlapik, berbalut ataupun berselimut atau tidak. Boleh jadi dia baring kat depan tapi dalam keadaan kaki dia berselimut. Ditolak tu atas selimut. Maka kata nak pegang, kata tolak tu pegang sentuh tak boleh juga. Tidak ni. Kan tidur so, jadi boleh jadi berbeza. Yang keduanya ialah salih Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mampu untuk kawal syahwat dia tak sama macam kita. Itu kelebihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak macam kita. Kita susah nak kawal, tak boleh nak jaga sebagainya. Maka senang lagu ni lah cerita dia. Dia panggil Allahumma salli ala Muhammad ikhtiyar. Mazhab Syafi'i ialah mazhab yang paling selamat. Mana kita nak tahu ada syahwat ke tak ada syahwat. Bila kita tahu syahwat, kita ambil jalan selamat, dia ambil wuduk, selesai masalah. Tua-tua dah Ustaz, tak kira lah tua ke muda kan. Itu isteri kita. Dia tu suami kita, tak kira lah. Ya. Ni pun ada orang berkenan tu, jangan main-main. Duk main kerap sangat, rupanya duk perhati. Kenal seorang. Ni. Lepas tu Minang kita tak nikah habis. Nikah keluar. Lepas tak main terus. Aduh, subhanallah. Jadi tuan-tuan sekalian, salih alaihi Muhammad, nah tu kita faham. Kita ni duduk dalam mazhab mazhab Syafi'i. Pegang mazhab Syafi'i dah lah. Selamat. Nu ada mazhab lain, tu mazhab lain bukan mazhab kita. Kita pun tak tahu, tak mengaji pun mazhab tu. Tak mengaji pun. Tak tahu pun dia mai kok mana. Tapi tak boleh ke Ustaz, dia tu kan ulama hebat, sebab tu dia ada mazhab dia. Tak boleh kita pegang mazhab dia? Boleh. Awak Imam Syafi'i bukan ulama hebat ke? Kata saya nak pegang mazhab Imam Abu Hanifah. Pasal apa? Pasal Imam Hanafi dia seorang ulama hebat. Habis Imam Syafi'i bukan ulama hebat kan? Bukan seorang ulama kan? Ulama juga. Itu pasal apa milih nak pegang sana, tak mau pegang sini? Satu je sebab dia kan, pasal mudah. Kan? Jadi kita yang tak apa nak kerti ni, kita ni orang yang tak pandai ni, orang awam dia panggil. Tak mampu pun nak istinbat hukum, tak tahu pun nak syarah hadis, tak tahu tak payahlah, kita pegang kan. Lepas tu ulama sebut, mazhab kita ialah mazhab guru kita. Dekat tu je. Pasal apa hang buat ni? Aku belajar pada guru aku buat macam ni. Dekat tu yang sudah settle masalah kita. Buat orang awam. Ni baik insya-Allah. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab ke-64, babul wudu'i minal qai'i wal ru'afi. Bab wudu dari sebab muntah ataupun keluar darah daripada hidung. Ambil wudu muntah. Lepas tu ataupun darah ni pecah. Selindung. Kan? Batal wudu ataupun tidak, yang ni kita akan bincang pada pertemuan kita yang minggu hadapan insya-Allah. Mudah jadi manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadatis salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Dan okay. Salam kata. Okey, Allah SWT. Wuduk ketika tawaf. Wuduk ketika tawaf, Allahumma salli Muhammad, telah difatwakan, telah dibincangkan dalam muzakarah haji.
muzakarah haji yang dihadiri oleh alim ulama Salis Umat, dan mereka memutuskan bahawa berpegang dengan salah satu juga daripada pendapat Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dia merupakan salah satu juga pendapat Imam Syafi'i. Dia pernah duduk di dua tempat, satu duduk di Mesir, Allahumma salli Mat, dan satu lagi Allahumma salli Mat duduk di Madinah, ataupun di tanah di Mekah, di Madinah. Jadi ada dua pendapat Imam Syafi'i sendiri berbeza berkaitan dengan sentuh ni. Dan berpegang juga pegang juga daripada pendapat salah satu daripada pendapat Imam Syafi'i yang Allahumma salli Muhammad yang menyatakan lebih kurang sentuh tanpa sengaja tak bantu wuduk waktu orang duduk dalam keadaan orang crowded, orang terlalu ramai, dia tak mampu nak jaga. Maka tu yang dipegang oleh Salis Muhammad, yang diputuskan dalam muzakarah haji. Tahu berapa saya tak ingat. Jadi di situ kita pegang pendapat tu tanpa sengaja lah. Saja pergi pegang orang, saja pegang suami kita, tawaf sama-sama suami isteri, pegang tangan. Pasal pegang tangan, dia tak batal wuduk, saja pegang. Tersentuh, terkena. Kita duduk tawaf-tawaf ada geng-geng yang orang-orang apa ni, mazhab lain yang jenis kaki tak pakai stokin apa semua ni. Main pijak lagi kita lagi. Tengok-tengok perempuan pula. Ataupun dia tengok dia siapa dia pegang ni, dia tengok orang negro mana. Dia ingat kita lelaki dia. Dia tengok kita macam negro. Orang Melayu rupanya. Lepas tu tak sengaja pegang, tak batal wuduk. Tak sengaja terkena, tak batal wuduk. Itu tapi pakai dekat situ saja. Luar daripada itu tak terpakai. Waktu orang ramai-ramai crowded tak mampu nak jaga, itu pegang dengan pendapat atau keputusan telah difatwakan ataupun dikeluarkan oleh muzakarah haji, tabung haji. Wallahu a'lam. Okey. Tanya terus. Dia kata kalau kita ada tiga yang tak boleh, kita ubahkan dia bukan senang-senang nak taklid mazhab. Bukan senang-senang kita ni, bukan semudah-mudahnya nak taklid mazhab. Saya tak mau pakai mazhab ni, saya nak pakai mazhab ni. Waktu ni saya nak pakai, bukan semudah-mudah macam tu nak taklid mazhab. Kalau dia nak ubah mazhab ni, dia kena ada ilmu tentang mazhab tersebut. Dia kena tahu takat mana hadnya apa kaitan batal wuduk, apa kalau pakai mazhab ni. Mazhab tu kata bab yang berkaitan dengan batal wuduk, apa dia? Banyak lagi benda-benda yang berkaitan dengan benda wuduk tu yang ada pada mazhab tu, bukan takat dia ambil satu bahagian saja. Faham maksud saya? Kena ada ilmu tentang dia dulu. Jadi kalau senang-senang nak ahli-ahli nak tukar-tukar mazhab ni, tak boleh. Dia kena alim, dia kena tahu selok-belok tentang, paling tidak berkaitan dengan benda yang tu je. Wuduk, dia ada syarat sah dia syarat perkara yang membatalkan wuduk. Macam-macam benda kena tahu yang tu. Semua tu kena tahu. Ni, dia pegang tu. Macam mana cara mazhab? Dia kata, tak boleh saya pegang mazhab Maliki. Sapu kepala mazhab Maliki macam mana? Waktu wuduk tu nak sapu kepala mazhab Maliki. Tu macam mana? Kita tiga lain. Tak tahu? Tak payah. Maksud kena tahu rinci dia. Paling tidak pada bahagian wuduk tu sendiri dulu, barulah boleh nak taklid pada mazhab yang lain. Dia bukan senang-senang nak taklid mazhab. Kita ni kena ada ilmu. Cerita dia cukup dengan mazhab Syafi'i sudahlah. Tersudut pening-pening lagi dah. Cukup dengan kita pegang dengan mazhab Syafi'i. Dah, sudah insya-Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Elok nasihat macam tu je lah. Elok. Kita tegak-tegak je tu sudah lah. Nanti dia kalau dia masih nak berpegang dengan bibir dia lah. Nah. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna
min ibadikal salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.